Hari ini kita sambung balik membincangkan tentang macam mana Nabi menggambarkan bila hari nak kiamat, orang-orang Arab ini akan mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi di dunia. Memang kita dah sebutkan majoriti bangunan tinggi di dunia duduk di tanah Arab. Berdasarkan dapatan daripada CTBUH, Council on Tall Buildings and Urban Habitat, bangunan tinggi hanya dikira bermula daripada minimumnya 100 tingkat. Bawah 100 tingkat tak diiktiraf tinggi. Dulu bangunan tertinggi semua ada di dunia barat. Di Amerika misalnya tahun 1931, Empire State Building di New York itu yang paling tinggi di dunia, 102 tingkat. Kemudian Twin Tower, World Trade Center di New York yang dah tak ada sekarang ni 110 tingkat, dibina tahun 1972. Kemudian tahun 2001 muncul Willis Tower di Chicago ataupun Sears Tower, 108 tingkat. Tetapi bermula tahun 2010, negara-negara Arab ini sudah mula mendominasi dan mereka telah conquer semua rekod-rekod bangunan-bangunan tertinggi di dunia. Sebagai contoh, nombor 1 paling tinggi di dunia adalah Burj Khalifa yang terletak di Dubai, United Arab Emirates. Bangunan paling tinggi 163 tingkat. Dan dia ada the world highest nightclub tertinggi di dunia, tingkat 144. Dan dia ada the world highest restaurant, tingkat 122, restoran tertinggi di dunia. Kalau nak tengok gambaran dekat Burj Khalifa, tengok saja cerita Mission Impossible Ghost Protocol, lakonan Tom Cruise, itu yang paling dekat lah ditunjuk kita fizikal Burj Khalifa. Tara mana nak banding 163 tingkat ni dengan bangunan kita? Kalau kita ambil KLCC, Menara Berkembar Petronas, itu baru 88 tingkat. Itu pun dah sayup sangat kita menengoknya. Menara Berkembar Petronas pun sekarang dah jatuh ke tempat ke-19 bangunan tertinggi di dunia. Dulu dia nombor 1 di dunia. Sekarang Arab je siapa? Potong kona semua. Dulu kita nombor 1. Tapi bak kata Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir, dia kata walaupun kita dah jatuh tempat ke-19, but we have twins, kata dia. Tapi kita kembar, orang lain tunggal je. Kita kembar je sampai bila-bila kita jugalah juaranya, kata dia. Cuma saya nak kongsikan dengan tuan-tuan perempuan pagi ni kenaan tentang KLCC. KLCC ni, dia pertama sekali keistimewaan dia dicipta sebagai lightning conductor. Itu fungsi utama KLCC, bukan untuk nyoping dah, penebat kilat, lightning conductor. Sebab tak ramai orang tahu Kuala Lumpur adalah lightning capital city of the world. Kuala Lumpur adalah bandar yang paling banyak kena panah peti dalam setahun. Tak ramai orang tahu. Jadi pihak kerajaan ketika itu fikir macam mana nak kurangkan risiko. Sebab dalam setahun Kuala Lumpur kena kilat 200 kali setahun. Cuma kita tak perasan saja. Bandingkan dengan kota-kota lain di dunia, London cuma 20 kali setahun saja kena kilat. New York cuma 10 hari setahun. Ini saya bagi contoh negara-negara bandar yang selalu hujan, tak banyak kena kilat berbanding dengan Kuala Lumpur, 200 kali setahun. Sebab itu KLCC diperbuat daripada logam. Dibuat daripada logam untuk nak konduktor kepada kilat. Jadi moralnya kepada kita orang Kuala Lumpur, hujan-hujan jangan galak sangat. Esok panah peti kepada muka. Semayang kena jaga elok-elok sikit, jangan galak sangat. Itu KLCC, peranan utama dia, lightning conductor. Yang kedua, KLCC ini dia punya pengaruh daripada India sangat kuat. Tak ramai orang perasan dia ada pengaruh daripada India. Kita pula heran, kok mana pula ada pengaruh India? Sebab kalau tengok dia punya design tube in tube itu, mana di India bangunan tube in tube? Dia KLCC ini diilhamkan daripada satu bangunan yang terletak di Mehrauli di Delhi, India. Bangunan ni namanya Qutbul Minar. Qutbul Minar dia dibina tahun 1192. Ni zaman raja-raja India Muslim yang dulu. Kalau tuan-tuan nanti rajin Google boleh tengok, dia punya binaan itulah ideanya. Binaan itu tak adalah tinggi, tetapi zaman itu tahun 1192 dia dikira legend lah zaman itu. Dan design tube in tube yang buat untuk
KLCC itu orang Islam yang memulakan idea. Allahyarham Fazlur Rahman Khan. Dia ni orang Bangladesh. Jangan ngina ingat Bangladesh walaupun kerja sesi minyak. Dia punya kepala otak dia untuk nak mikir macam mana buat design tube in tube itu. Cuma untuk KLCC diperkemaskan desainnya oleh arkitek daripada Argentina, Cesar Pelli, begitulah namanya. Tetapi memang kuat pengaruh desain itu daripada Qutbu Mina di Delhi, India. Jadi itulah dia KLCC, bangunan kembar yang kita sebagai orang Malaysia banggalah memiliki KLCC ni. Tapi saya tak pasti berapa orang pada kalangan tuan-tuan pernah bergambar depan KLCC. Tak ada. Dia begitulah sokmo ya. Kita tak selok sangat benda depan mata ni. Teluk Cempedak tak pergi. Orang Kuantan ni, orang luar je selok sangat pergi Teluk Cempedak. Dia benda depan mata, dia tak percaya sangat. Tetapi KLCC ini rekodnya akan dipadamkan dan dah pun dipadamkan. Dia akan ada persaingan baru, iaitu The Exchange 106. Exchange 106 dulu dikenali sebagai menara TRX. Ketepikan soal politik macam mana bangunan itu orang ni gedebu-gedebah. Tapi dia sekarang memadamkan rekod KLCC. KLCC 88 tingkat, dia 106 tingkat. Asalnya dulu 92 tingkat saja dekat Razak Exchange apa nama di Kuala Lumpur. 106 tingkat, ketinggiannya 492 meter. Kalaulah KLCC baru 452 meter. Banding dengan kita paling tinggi Menara Teruntuk. Menara Teruntuk baru 180 meter. Apa ketingginya? Tak tinggi Menara Teruntuk. Bukit Pelindung tinggi lagi 220 meter. Tinggi Bukit Pelindung. Tuan-tuan tengok nak boleh ambil pergi ke Bukit Pelindung pada Menara Teruntuk. KL Tower 421 meter, tapi rekod tertinggi di Asia Tenggara dan nombor 7 menara tertinggi di dunia, KL Tower. Dan The Exchange 106 ini akan menggantikan status menara berkembar Petronas sebagai bangunan tertinggi di Malaysia dan Asia Tenggara. Itu kita bangga jugalah. Tapi pun tak lama juga, sebab kan nak kiamat dia berlumba buat bangunan. Tak lama lagi akan ada 2 bangunan on the way, dalam progress. Pertama, Menara Warisan. Menara Warisan ini ada orang panggil PNB 118, ada panggil KL 118, ada panggil PNB Headquarters, macam-macam lah. 118 tingkat Menara Warisan. Ketinggiannya mencecah 644 meter. Siap Menara Warisan. Ada pula lagi challenge lagi, namanya Tradewinds Square Kuala Lumpur. Ketinggiannya 775 meter, 150 tingkat. Lebih tinggi daripada The Exchange 106 yang cuma ada 106 tingkat saja. Tapi Exchange 106 tetap mencipta legasi sebagai bangunan pencakar langit pertama di Asia Tenggara yang mempunyai lebih daripada 100 tingkat. Jadi itu rekod juga. Walaupun lepas ni akan ada lebih tinggi, tapi Exchange 106 tetap akan cipta rekod first di Asia Tenggara. Abaikan cerita Asia Tenggara sebab kita nak kaji ke Arab punya bangunan tinggi. Sebab Nabi sebut Arab, Nabi tak sebut Malaysia. Selain daripada Burj Khalifah, apa lagi bangunan-bangunan tinggi di negara Arab? Doha Convention Center Tower di Doha, Qatar, tingginya 112 tingkat. Hujung tahun ni akan siap bulan Disember. Di Dubai ada satu bangunan nama Marina 101, 101 tingkat, dah pun siap. Itu yang sebelah negara-negara sebelah teluk lah. Kalau negara sebelah padang pasir Arab Saudi misalnya, kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, siapa tak kenal dengan Abrajul Bait, Buruj Mekah, Abrajul Bait Towers di Mekah, 120 tingkat tu. Tu kalau duduk di masjid Masjidil Haram, pandang ke atas nampak dia, tengok jam, tengok apa, tinggi, dekat dengan Hilton, dengan Darul Tauhid di Mekah. Dan itu sebenarnya adalah Abrajul Bait Towers yang ada Sofwah hapus Marwah, Sofwah hapus Tower itu adalah projek wakaf almarhum Raja Abdul Aziz As-Saud, yang mana dia wakafkan seluruh keuntungan jual beli, sewa premis kedai di dalam Abraj Al-Bait ini. Semua duit digunakan untuk pembangunan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Baik itu tuan-tuan masuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tak ada jumpa tabung.
Dia tak ngarap duit kita sebab dia ada entiti dia sendiri untuk nak top up. Bayar api 24 jam. Siapa nak membayarnya? Pekerja-pekerja tu 24 jam. Jadi cara dia nak tanggung kos adalah dengan buat menara wakaf itu tersebut. Kos pembinaan Abrajul Bait saja mencecah 3 bilion US dollar. Dan Abrajul Bait itu dia telah meraih beberapa rekod hebat di dunia. Pertama, dia memiliki jam terbesar di dunia. Jam hijau tu jam terbesar di dunia itu 4.7 kali ganda lebih besar daripada Big Ben di London. Itu pun tengah renovate sekarang. Kalau di London, Big Ben dekat dengan bridge, tengah renovate. Kecil berbanding dengan Abrajul Bait. Jam Mekah itu boleh dilihat sejauh 17 km pada waktu malam, 11 km pada waktu siang. Sebab itu tuan-tuan pergi ke Mekah, tak payahlah pakai jam. Tak ada beda pakai jam. Bapak nala punya jam ada atas tu. Nak tengok jam buat apa, tintai-tintai. Sebesar-besar alam jam di atas itu. Dan Abrajul Bait itu setakat ini dia adalah bangunan tertinggi di Arab Saudi. Di Arab Saudi. Tapi setakat hari ini, sebab tak lama lagi, mungkin hujung tahun ni akan siap Kingdom Tower di Jeddah, 167 tingkat. Arab Saudi. Yang ketiga, dia memegang rekod menara kedua tertinggi di dunia, 595 meter. Yang keempat, dia memegang rekod memiliki hotel tertinggi dan terbesar di dunia. Kompleks ini dinamakan Abraj, maknanya rangkaian menara. Sebab dia ada 7 menara. Menara hotel, menara Hajar, menara Zamzam, menara Makam, menara Kiblat, menara Marwah, menara Sofa. Menara Sofa tu saja 42 tingkat. Menara Marwah saja 42 tingkat. Paling tinggi menara hotel 76 tingkat. Dalam setiap menara itu ada diisi dengan hotel-hotel mewah. Kalau menara Zamzam, Sofitel. Kalau Hajar, Movenpick, dan begitulah seterusnya. Dan dia ada satu hotel, Makkah Clock Tower Royal Hotel. Ini hotel terbesar dan termewah sekali, bertaraf 7 bintang. Makkah Clock Tower Royal Hotel. Dia ada butler 24 jam, ada ballroom yang boleh memuatkan 1,500 orang, ada pusat kecantikan, ada salon dandanan, ada spa, ada 11 buah restoran pelbagai masakan dunia. Dia ada bilik coklat, coklat butik untuk kita custom made coklat nak makan macam mana. Dan yang paling orang tergelak sekali, dia ada gymnasium tercanggih sekali di Mekah. Orang duk mikir nak buat benda pergi gym di Mekah sebenarnya. Kalau tuan-tuan duduk di hotel atau buat umrah, nak pergi gym untuk apa? Oh, untuk exercise, kata dia. Kita buat kerja umrah tu macam exercise dah. Tuan-tuan, kalau kita tawaf keliling Kaabah 7 kali, keliling 7 pusingan, dia 350 sampai 500 meter untuk tawaf pusingan Kaabah itu. Maknanya kalau darat 7 kali, kita berpusing di situ 3.5 km. Macam treadmill saja tawaf. Belum campur dengan sa'i. Sa'i daripada Sofa ke Marwah 450 meter. Mana daratlah kita jalan 7 pusingan, itu saja dah 3.15 km. Sebab itu untuk buat kerja umrah, kita kena kuat jalan kaki 7 km. Tapi untuk buat haji, itu double lagi, 49 km kurang lebih kita jalan kaki. Sebab haji dia melibatkan ritual di Jamrah, yang mana Jamrah ni, jarak ke Jamrah melalui terowong dan juga jalan itu saja dah 3.5 km. Kalau kita duduk di Mina Muasir, sebelah Asia Tenggara belakang bukit, itu 7 km nak ke Jamrah. Pergi balik dah hampir 10 km. Jamrah ke Jamrah itu 247 meter. Kira-kira ini kita tak campur pergi ke Tandas, Belaga, cari benda, pergi ke Al-Bait, pergi ke hotel Muzdalifah, rumah-rumah, tak campur lagi. Sebab itu orang gelak je bila dengar hotel ada gymnasium kalau di Mekah ni. Tapi tak tahulah, mungkin ada orang nak guna gymnasium itu. Sambung balik pasal Abrajul Bait. Abrajul Bait ini, dia punya keluasan hotelnya boleh menjangkau 1,500,000 kaki persegi. Sama dengan keluasan Terminal 3, lapangan terbang antarabangsa di Dubai. Dan dia ada sebanyak 76 buah elevator,
serta 1,005 bilik penginapan dan juga suites. Ada 5 tingkat royal floors dan 2 tingkat golden floors. Royal floor saja berkeluasan 1,200 meter dan ada yang mencecah 3,600 meter persegi. Mewah betul. Sebab itu Nabi betul lah kalau sebut satu hari esok orang pergi ke Mekah ni makan angin je. Dia bukan nak ibadat sangat. Patut pergi ke Mekah ni, ibadat tu satu cerita, nak buang ego sebenarnya. Sebab itu pergi ke Mekah tu kain 2 helai je pakai. Nak suruh buang awak punya Tan Sri, Datuk Seri, Datuk benda pengarah PTD ke S48 ke, nak buang semua tu. Nak zuhud pada Tuhan. Tapi tak, dia duduk juga tempat besar-besar begitu. Akhirnya sombong. Naik lift kongsi tak ada, itu tak ada. Hilang tawaduk, makan angin sajalah. Itu yang ketiga tertinggi. Yang keempat paling tinggi negara Arab, Princess Tower di Dubai dekat United Arab Emirates, 101 tingkat dan dimasukkan dalam rekod sebagai World Tallest Residential Building siap tahun 2012. Seterusnya tadi kita membincangkan bangunan yang tertinggi di Dubai, di UAE, iaitu Princess Tower di Dubai. Dan sekarang ni di negara Arab yang dalam pembinaan pun itu lebih ganas-ganas lagi. Kingdom Tower di Jeddah 167 tingkat siap tahun 2022. Pentominium di Dubai 122 tingkat siap tahun 2024. Buruj Al-Alam di Dubai 108 tingkat siap tahun 2025. Qatar National Bank Tower di Doha 101 tingkat siap tahun 2026. Al-Quds Endowment Tower di Doha 100 tingkat siap tahun 2025. Bagi kita yang bangunan tak tinggi ni rasa tinggi sangat dah. Akan ada lebih ganas lagi daripada itu. The Dubai City Tower dikenali sebagai Dubai Vertical City, ketinggiannya 2,400 meter. Berapa tingkat? 400 tingkat. Main ngarak lah. Betul lah Nabi kata nak kiamat esok, arah dia buat pelik-pelik. Bangunan ini 7 kali lebih tinggi daripada Empire State Building, 3 kali lebih tinggi daripada Burj Khalifah. Dan dia dah tak pakai lift lagi dah. Cari kat mana nak 11 lift 400 tingkat, putus wayar. Dia orang gunakan vertical bullet train untuk naik ke atas. Train itu saja berkelajuan 200 km sejam untuk bawa 400 tingkat ke atas, dan dijangka siap tahun 2025. Benarlah kalau Nabi menyebutkan antara tanda-tanda nak kiamat nanti adalah hatta yaqtawalun nasu fil bunyan. Kau akan tengok orang berlumba mendirikan bangunan yang tinggi, lagi tinggi, lagi tinggi, sampai mencecah awan.